Yang Allah bagi ni PKP ni, apa yang saya nampak satu je. Fa inni qarib. Sesungguhnya aku ni dekat, wahai manusia. Dulu kamu jauh daripada aku. Dalam keadaan sekarang ni kamu beruzlah, kamu muhasabah diri, muhasabah keluarga kamu, kami balik rujuk pada aku. Aku berikan banyak. Kamu boleh jadi imam untuk keluarga. Kamu perbaiki sembahyang kamu. Kamu perbaiki Quran kamu. Dulu kamu baca 3 qul saja. Solat pun inna a'tainakal kautsar. Bukan tak baik Quran. Tapi dulu, kini dan selamanya sejak kahwin itulah dia punya Quran. Dengan sebab adanya PKP tuan-tuan, bertambah dah ustaz. Saya dah boleh hafal dah ustaz juzuk amma yatasaalun tu, juzuk 30 dah habis dah ustaz, saya khatam. Allahu akbar. Untuk apa tuan-tuan? Untuk jadi imam solat tarawih besok. Jangan nanti solat tarawih nanti depan anak Allah. Itulah yang dia baca Yasin. Yasin saja tuan-tuan, 1 ayat. Rakaat kedua Yasin. Takkan tu saja. Naik sikit Hamim. Hamim. Naik sikit Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Mim. Naik sikit Kaf Ya Ain Sad. Naik sikit. Nak ceritanya apa? Allah bagi pada kita. Jadi dalam keadaan ini subhanallah, kita lihat Allah nak kita dekat dengan dia. Dan bila kita nak dekat, ni dia. Sebab itulah apabila berlakunya tuan-tuan 1/3 malam, saya dah sebut, malam ni kita ambil mudah, kita bagi 3 bahagian. 9 sampai 12, 1/3 awal, 12 sampai kepada pukul 3, 1/3 tengah, pukul 3 sampai pukul 6. Ini waktu sahur. Pukul 3 sampai waktu 6, 1/3 hujung. Ini waktu yang paling mustajab di antara malam-malam. 1/3 awal, afdal. 1/3 2, tengah, lagi afdal. 1/3 hujung, paling afdal. Disebutkan dalam sepotong hadis. Yang cukup, hadis yang sahih. Hadis yang sahih tuan-tuan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Abu Daud. Dan Abu Daud dan juga Imam Muslim. Hadis ini. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kula laylatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul laylil akhir fayaqulu man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa'utiyahu, man yastaghfiruni fa'aghfir lah. Dan Allah setiap malam turun ke langit dunia pada 1/3 malam terakhir. Ulama menafsirkan bahawa Allah menurunkan malaikat yang sangat banyak, yang sangat ramai ke langit dunia pada 1/3 malam. Bila? Tiap-tiap hari. Pada bila? Waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Sebab tu pada waktu sahur itulah waktu yang kita terbaik untuk kita apa? Memohon ampun. Kita bangunkan keluarga kita tuan-tuan. Dulu tak boleh nak bangun. Tuan-tuan, nak ajak anak solat zuhur. Susah tak? Susah tuan-tuan. Anak kita main game, tengok TV, nak ajak dia solat zuhur. Susah. Macam mana ustaz? Buatlah. Susah ustaz. Memang susah. Mula-mula susah. Kedua, kurang susah. Ketiga, bertambah senang. Yang keempat, dia jadi manis. Yang kelima, jadi lazat. Keenam, dia jadi dah lazat. Dia jadi apa? Rindu bila tak dapat nak solat bersama. Ini zuhur. Dia naik atas sikit. Kita pun jadi payah. Tadi solat zuhur, senyap dia. Allahu Akbar, senyap je kan. Kalau kita tak baca surah pun, kita baca Fatihah. Orang tahu? Tak tahu. Tapi susah dia bila naik maghrib. Dia kena jahar. Dia kena sebut. Bila baca tu kena sebut terang-terang. Dia jadi susah. Dia bawa ke malam, lagi susah. Solat subuh susah tak? Susah. Nak bangunkan anak solat zuhur, susah. Subuh, lagi susah. Waktu yang paling seronok tidur. Paling sedap tidur. Nafsu suka berehat. Nafsu suka tidur banyak. Tiba-tiba kena bangun, susah. Nak bangun sebelum subuh, lagi susah. Tiba-tiba boleh bawa anak isteri dalam tempoh PKP ni, bangun yang bangun yang bangun. Isteri kita terperanjat tuan-tuan, tak pernah solat tengah malam. Tak pernah. Tapi sebab apa? Sebabkan ini peluang dia. Kita nak berubah ni. Bayang bangun yang bangun yang. Ada apa bang? Kita solat 2 rakaat jadilah yang. Solat tahajud 2 orang, abang jadi imam. Boleh tak? Kita bangunkan anak-anak kita. Tuan-tuan, anak matanya tak boleh buka lagi, terkelat. Bangun duduk kat katil, terit sampai kat singki, sampai bila air, anak kita pun duduk termenung. Kita tunggu, sabar je kita. Tuan-tuan, buatlah tuan-tuan. Sebab apa? Jangan jemu kita ajak anak sembahyang, nanti bila kita mati, anak tahu nak solat jenazah kita.
Bila kita mati, anak tahu nak buat macam mana tuan-tuan. Bila kita dah mati, anak nanti tahu macam mana nak jadi anak yang taat pada mak ayah bersolat. Sebab itu dalam waktu ini tuan-tuan, waktu yang sangat mustajab. Jadi doa kita ampuh. Doa kita tajam. Sebab tu saya sebut tuan-tuan, program-program yang geng ustaz buat, yang kita buat, yang semalam kita buat qiyam, kita munajat lagi pukul 4 sampai subuh, kita sambung dengan kuliah pula tu. Kan? Kita sama-sama Ustaz Nik Bakri yang bimbing, kita istighfar, macam-macam istighfar. Mula astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita buat lagi astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita buat lagi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Macam-macam istighfar, sampai istighfar kabir kita buat as-sayyidul istighfar kita buat. Kemudian kita berdoa, kita memanjat tangan kita kepada Allah pada makna waktu sahur tuan-tuan. Kemudian kita buat Khamis tu, kita puasa dulu. Sebab dia menambah lagi value added, iaitu bila mana doa pada masa yang mustajab, keadaan dia ditambah, orang tu berpuasa pada waktu yang mustajab, masa yang mustajab, dalam keadaan kita mohon ampun, kita mengurangkan dosa-dosa kita. Kena pula pada tu tuan-tuan, daripada ramai-ramai ribu-ribu manusia, dalam keadaan kita minta, tiba-tiba ada yang doanya mustajab. Subhanallah. Sebab itu Allah perkenankan doa, Allah ambil pukal. Bukan 2 juta berdoa semua mustajab Allah terima. Daripada 2 juta orang yang tawaf, 2 juta orang yang wukuf ke Arafah, tiba-tiba seorang tu doanya mustajab. Allah angkat semua doa-doa ke langit. Allahu Akbar. Inilah kehebatan tajamnya doa. Dalam keadaan itu disebutkan Allah nak melihat pada waktu sahur itu. Apa katanya? Barang siapa berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Siapa yang minta, aku perkenankan. Barang siapa meminta kepadaku, aku memberinya. Dan barang siapa memohon ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Jadi kita ni tuan-tuan kena pandai memilih waktu-waktu ini untuk meletak diri kita supaya tempat kita itu dalam keadaan masanya sangat mustajab. Kemudian tuan-tuan, tempat berdoa. Tempat berdoa macam saya sebut tu tadi di Mekah. Dalam keadaan berdoa, dia minta pada Allah dekat Multazam, tempat-tempat yang sangat mustajab, dekat makam Ibrahim, kat Hijri Ismail, tempat-tempat yang payah nak masuk, doa-doa mustajab. Ada peluang ambil, ada peluang masuk. Ambillah tempat-tempat dia. Ketika mana ada tempat-tempat yang Allah tinggikan untuk kita meminta dalam keadaan kita nak menambah lagi. Sebab itu, bila mana kita tengok Allah jadikan Mekah itu diganda-gandakan dibanding tempat lain sebagai nak memudahkan kita, sebagai nak menambah baik nilai-nilai amal soleh kita. Umur kita kan pendek. Amaru ummati baina sittina wa sab'ina aman wa qaliluhum man yajuzu zalik. Umur umatku ni, umur umatku kata Rasulullah di antara 60-70 tahun saja. Umur kita pendek. Lalu Allah tambahkan dengan ada Lailatul Qadar, digandakan. Kebaikan malam tu sama dengan hampir 83 tahun lebih. Subhanallah, selalu dapat 10. Subhanallah, lebih baik 83 tahun. Subhanallah, Alhamdulillah, selalunya 10. Alhamdulillah 10, Alhamdulillah 20, Alhamdulillah 30. Kena malam tu, Alhamdulillah. Kena malam tu, dia jadi berganda 83 tahun. Kemudian ada pula Mekah. Solat kat situ sekali sama dengan 100,000 kali solat dekat Masjid Negeri Shah Alam. Subhanallah. Dalam keadaan apa? Allah gandakan. Dalam keadaan Allah gandakan ini, arti kata lain apa? Allah nak beri kepada kita agar dalam keadaan itu memberikan kesan kekuatan dalam doa kita itu agar dia lebih kuat dalam berhadapan akan berjumpa dengan Allah. Dia menjadi tajam dalam hidup kita. Sahabat yang saya kasih sekalian,